Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi darjah 4. Okey, belajar buka buku Jawi, buku teks Jawi tahun 4. Okey, kita akan mulakan minggu ni dengan pengenalan tajuk-tajuk untuk penggal pertama. Okey, untuk penggal pertama ni kita akan belajar pelajaran pertama, kedua dan ketiga sahaja dahulu. Okey, pelajaran pertama iaitu kedudukan huruf hamzah. Okey, daripada unit 1 sampai unit 5. Lepas tu pelajaran kedua, suku kata tertutup yang menggunakan vokal A. Okey. Kemudian pelajaran ketiga hukum iwa. Okey. Okey, untuk hari ini Ustazah nak ajar tentang pelajaran pertama saja dulu, iaitu kedudukan huruf hamzah. Okey. Sila mula-mula buka buku surat 1. Kita perhati dan fahami. Okey. Apa itu kedudukan huruf hamzah? Okey, hamzah ada banyak kedudukan dalam ayat atau perkataan. Jadi, antaranya yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Okey, huruf hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, huruf hamzah di bawah huruf alif. Okey. Yang ketiga, huruf hamzah 3 suku. Kalau 3 suku tu dia alif, lepas tu dia sebelah. Sebelah kiri bahagian atas. Okey. Kemudian huruf hamzah setara atau sejajar. Kalau setara atau sejajar ni beza dia dengan 3 suku. Kalau 3 suku bahagian atas. Kalau yang sejajar ni dia bahagian bawah. Okey. Dia alif, lepas tu sebelah dia, lepas tu di bahagian bawah. Hamzah tu. Okey. Kemudian huruf hamzah berumah. Okey. 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 Untuk hari ini, okey, buka muka surat 2. Untuk hari ini kita akan belajar unit 1 sahaja dulu, iaitu penggunaan hamzah di atas huruf alif. Okey. Okey. Murid boleh buka muka surat 2. Kita akan mengenali apakah penggunaan hamzah di atas huruf alif. Okey. Baca dan fahami. Okey, nombor 1. Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Okey. Kita lihat contoh. Baru belajar contoh kan. Okey. Okey. Contoh yang pertama. Dia ada 3 contoh kat situ. Okey, contoh yang pertama, kami diasuh berakhlak mulia oleh kedua ibu bapa kami. Okey, kat situ diasuh adalah penggunaan hamzah di atas huruf alif. Okey, bila dia ada kata imbuhan dal kat situ, jadi kata dasar dia asuh. Okey, bila dia ada huruf dal kat situ, jadi penggunaan hamzah tu kena letak di atas huruf alif. Begitu. Okey. Seterusnya, Zaki makan seulas nangka sambil menonton televisyen. Okey, kat situ dia menggunakan imbuhan sin. Okey, seulas. Okey, kata dasarnya adalah ulas. Jadi, kalau kata dasar saja, dia tak ada penggunaan huruf hamzah di atas huruf alif. Tetapi, apabila dia ada tambah kata dasar, dia akan menggunakan huruf hamzah di atas huruf alif tersebut. Okey? Yang ketiga, Sultan berangkat ke istana selepas merasmikan majlis tilawah Al-Quran. Okey. Kalau istana sahaja, dia tidak menggunakan hamzah di atas huruf alif atau di bawah ke, di tengah ke, 3 suku ke, tak ada. Tapi apabila penggunaan kata imbuhan kaf, okey, dia tambah imbuhan kaf, jadi dia perlu tambah hamzah di atas huruf alif tersebut. Okey, kita lihat yang kedua pula, iaitu fungsi hamzah di atas huruf alif. Okey. Dia mempunyai pembeza. Okey, dia sebagai pembeza. Okey, kita tengok contoh kat bawah tu. Okey, kita masih menggunakan kata imbuhan huruf dal, sin dan kaf. Okey, iaitu di
se atau si kan. Kemudian kaf. Okey. Okey, kita tengok kata dasar yang pertama adalah arah. Okey. Okey, kita tengok contoh apabila telah digabungkan huruf dal dengan arah. Okey, dia jadi diarah. Okey, kita tengok ada hamzah. Kita tengok dalam buku teks muka surat 3 tu ada hamzah di atas huruf alif. Okey. Okey. Akan tetapi apabila tidak diletakkan huruf hamzah di atas alif, dia akan jadi darah. Okey. Jadi pelik kan? Jadi maksud yang berbeza. Okey. Jadi kita lihat pula contoh kata dasar yang kedua. Okey. Yang kedua, kita menggunakan kata imbuhan sin. Okey. Apabila digabungkan sin dan aliran, dia jadi sealiran. Kenapa? Okey. Sebab dia tambah hamzah di atas huruf alif. Kalau tak tambah, dia akan jadi saliran. Kan tak sama? Kan? Okey. Kita tengok seterusnya. Awan. Okey. Apabila ditambah huruf kaf di hadapan, dia akan tambah huruf hamzah di atas huruf alif. Jadilah keawan. Kalau tak tambah, dia jadi kawan. Okey. Okey, kita lihat dulu contoh. Okey. Bukan contoh. Kita lihat nota kecil kat bawah tu. Yang titik tu kan. Titik hitam tu. Dia tulis, jika huruf hamzah tidak diletakkan di atas huruf alif, bunyi dan maksud perkataan tersebut akan berbeza maknanya. Okey. Kalau sepatutnya diarah, dia jadi darah. Sepatutnya sealiran, dia jadi saliran. Sepatutnya keawan jadi kawan. Kan? Lain maksudnya kan. Okay. Kita lihat yang ketiga pula. Okay, bagi perkataan yang berawalan dengan bunyi huruf alif, dengan huruf I dan E. Kan vokal I dan E. Dia akan bunyi E. Macam tu kan. Jadi, ataupun bunyi U dan O. Okay. Dia akan gunakan huruf jawi dia waw. Kan. So, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Okay. Contoh untuk I ataupun ya untuk dia punya vokal dia. Okay. Indah. Kalau kita gabungkan kata imbuhan kat situ, jadi seindah. So, kalau seindah, dia masih perlu letak hamzah di atas huruf alif. Tak bolehlah hamzah tu tiba-tiba letak kat bawah huruf alif. Walaupun bunyi dia I, tapi masih hamzah tu kena letak di atas huruf alif. Okey, contohnya elak. Okey, elak. Tak bolehlah letak hamzah tu dekat alif tu bawah huruf alif. Walaupun selepas alif tu ya, tapi tak boleh letak hamzah tu di bawah huruf alif. Dia kena letak di atas huruf alif. Okey. Kita tengok contoh untuk U pula. Ulas. Okey. Tak boleh letak hamzah tu dekat waw pula. Tak boleh. Masih kena letak hamzah di atas huruf alif. Okey. Olah. Letak hamzah di atas huruf alif. Macam tu. Jadi, bila penggunaan hamzah di atas huruf alif tu menggunakan vokal-vokal ni, dia akan jadi sama saja seperti yang kata dasar yang biasa. Macam tadi. Contohnya macam asuh. Patutnya memang baris atas kan. Tapi kalau baris bawah pun masih kena menggunakan hamzah di atas huruf alif. Tak boleh hamzah tu tiba letak bawah. Tak boleh. Macam tu. Okey. Okey, kita lihat poin yang terakhir. Yang keempat. Bagi kata pinjaman Arab yang bermula dengan huruf hamzah dan dengan vokal I atau U, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Okey. Kita lihat contoh. Okey. Okey, kata asal untuk sesuatu perkataan. Yang pertama, ikhlas. Okey. Ikhlas. Okey, kalau ikhlas tu dia tambah kata
Ikhlas kata dasar. Kalau dia tambah kata imbuhan sin, seikhlas, dia perlu atas perkataan alif tu asalnya tak ada hamzah betul. Jadi kalau nak tambah sin, dia perlu tambah hamzah di atas huruf alif. Okey? So dia jadi seikhlas. Begitu. Iman. Kalau tambah keimanan contohnya kan. Okey. So perlulah tambah alif, hamzah di atas huruf alif. Jadi keimanan. Tambahlah nun lagi di hujung tu. Okey? Okey. Okey. Okey, saya rasa itu je untuk minggu ni. Okey, dalam mata pelajaran Jawi. InsyaAllah hari ini kita akan ulang kaji. Nanti minggu depan Ustazah akan tanya tentang aktiviti juga. Maksudnya Ustazah akan suruh awak buat aktiviti dalam buku teks pula. Tapi minggu depan, insyaAllah minggu ni awak ulang kaji dulu. Awak tengok dulu perkataan-perkataan, kaedah-kaedah penggunaan semua. Hamzah di atas huruf alif ni. Minggu depan saya tanya, harapnya kamu dah tahu dan boleh jawab soalan. Okey, insya-Allah. Okey, itu je untuk minggu ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.